Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin, amma ba'. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita ni dapat bersama lagi dalam rancangan di ambang Ramadan. Insya-Allah untuk keluaran kali ini kita ni akan membicarakan berkaitan perkara yang membatalkan puasa. Baik, apabila kita ni mengatakan perkara-perkara yang membatalkan puasa ni, ia bukanlah suatu perkara yang baru kita ni dengar mungkin, tetapi ia perlu untuk kita ni perhatikan sebaik-baiknya dan sedalam-dalamnya. Kerana apa? Penting untuk kita ni selaku orang Islam agar memastikan puasa yang kita ni laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dirahmati Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Mafhumnya daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa ramai orang yang berpuasa akan tetapi ia tidak mendapat apa-apa daripada puasanya kecuali rasa lapar sahaja. Dan berapa ramai orang yang solat malam akan tetapi dia tidak mendapat apa-apa daripada solat malamnya itu kecuali yang terbatas kepada berjaga malam sahaja. Na'udzubillahi min zalik. Ada satu riwayat ataupun ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man aftara yawman min Ramadan fi ghairi rughasatin rakhasallahu lahu falan yuqbal minhu dahara kullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berbuka puasa sehari dalam bulan Ramadan bukan disebabkan keringanan yang Allah berikan kepadanya, maka tidak akan diterima darinya walaupun dia berpuasa setahun lamanya. Masya-Allah. Artinya di sini kita ni menjaga puasa kita ni merupakan satu yang sangat dituntut dan bukan mudah ataupun bukan senang-senang kita ni kan indah berpuasa dengan alasan sakit kah, damam kah dan sebagainya yang selalu jadi kemusykilan kita ni. Timbul saja bulan Ramadan baru tak ada penyakit gastriknya, penyakit paningnya dan sebagainya. Boleh bis kita indah berpuasa? Boleh. Tapi lihat kepada perkara-perkara ini. Hanya yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan diperolehi bagi orang yang indah dibenarkan? Ia saja indah berpuasa? Jawapannya adalah ia berpuasa selama setahun atau penuh sekalipun, indah akan dapat membayar satu puasa yang ditinggalkannya, iaitu ditinggalkan tanpa sebarang rukhsah. Para penonton yang dirahmati Allah, berbeza apabila kita ni meninggalkan puasa disebabkan sakit dan sebagainya. Baik, dalam tajuk kita ni pada kali ini, kita ni akan melihat perkara-perkara apa yang akan menyebabkan puasa kita ni terbatal. Dalam kitab Fiqh Syafi'i menjelaskan, yang pertama adalah yang akan membatalkan puasa kita ni, satu, memasukkan sesuatu ain, yakni benda, ke dalam salah satu rongga badan seperti lubang hidung, mulut, dubur, kubul dan lubang telinga. Keterangan menyatakan an Abi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala innamal udhu'u mimma kharaja wa laysa mimma yadkhulu wa innamal fitru mimma dakhala wa laysa mimma yakhruju. Iaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia telah berkata, adapun yang mewajibkan berwuduk kerana ada sesuatu yang keluar daripada kubul atau dubur dan bukan kerana sesuatu yang masuk. Adapun
yang membukakan puasa ialah kerana ada barang yang dimasukkan dan bukan kerana barang yang keluar. Diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi jelas kepada kita ni, perkara yang membatalkan puasa adalah kita ni memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja dan berbanyak-banyak lagi. Yang kedua adalah jima', yakni melakukan persetubuhan di siang hari bulan Ramadan dengan kemahuannya sendiri. Maka sebaliknya tidaklah batal puasa orang yang dipaksa jima', asal saja jima'nya jangan sampai kepada yang dimaksudkan sebagai talazzus, iaitu kesenangan. Artinya melakukan persetubuhan walaupun sebagai pasangan suami isteri, ia tetap haram dilaksanakan pada siang hari bulan Ramadan. Yang ketiga, sengaja supaya muntah. Artinya dibuat-buat jalan supaya muntah. Umpamanya memasukkan tangan ke dalam kerongkongan ketika berkumur-kumur dan lainnya. Andai ia muntah, maka pada ketika itu batallah puasanya. Seterusnya, kalau kita ni lihat, yang keempat adalah istimna', iaitu sengaja mengeluarkan mani pada siang hari puasa dengan jalan selain jima'. Kerana orang yang sengaja mengeluarkan mani itu pada hakikatnya sama sahaja dengan jima', sebab sama-sama merasa terlazuz dengan jalan disengaja dan tujuan itu adalah bagi memuaskan nafsu semata-mata. Yang kelima ialah haid dan nifas. Adapun perempuan yang datang haid dan nifas, haram atas mereka mengerjakan puasa sebagaimana haram mereka mengerjakan sembahyang. Artinya untuk perempuan yang haid dan nifas dibagi cuti dulu, indah perlu puasa. Puasa pun mereka ni indah akan diterima puasanya, malah dihukumkan sebagai haram. Perkara ini adalah berdasarkan daripada hadis Nabi SAW daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, telah bersabda Nabi SAW, bukankah apabila perempuan-perempuan itu haid, tak boleh mereka sembahyang dan tak boleh pula berpuasa? Mereka menjawab, ya, sebab itu menandakan kurangnya agamanya. Seterusnya yang keenam, gila. Sebab sudah hilang daripada syarat taklif. Yang ketujuh, murtad. Artinya orang yang keluar dari agama Islam sebab mereka telah meninggalkan syarat sah mengerjakan puasa. Secara kesimpulannya daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa ini, yang perlu kita ni ingat ada 7, iaitu yang pertama tadi, makan dan minum dengan sengaja, sedikit ataupun banyak. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan ataupun rongga yang terbuka. Yang ketiga, sengaja muntah. Yang keempat, melakukan persetubuhan. Yang kelima, mengeluarkan air mani. Yang keenam, keluar darah haid atau nifas. Yang seterusnya, yang ketujuh, gila atau murtad. Hakikatnya, puasa itu merupakan perisai yang akan menjaga kita ni daripada tertewas oleh hawa nafsu. Kita ni perlu jaga puasa kita ni jangan sampai terbatal. Berazamlah untuk mempersembahkan puasa yang terbaik kepada Allah. Kerana Allah menyukai hamba-hambanya yang berpuasa. Untuk akhirnya, renung-renungkanlah makna yang tersirat daripada perkataan puasa itu sendiri. Iaitu P, perilaku perlu kita ni jaga. U, ucapan kita ni jangan yang indah tantu-tantu. A, aktiviti yang dilaksanakan jangan yang indah baik-baik. S, sabar dan saling hormat menghormati. Dan E, amal ibadah perlu untuk kita ni perbanyakkan. Puasa itu sendiri mengajar kita ni bagaimana melawan hawa nafsu, dan puasa kita ni perlu sentiasa kita ni berikan yang terbaik. Walaupun seperti mana yang dijelaskan di awal tadi, kita ni ada diberikan keringanan, namun kita ni juga diingatkan apabila kita ni melakukan sesuatu tanpa ada sebab, siksaan Allah pasti akan terjadi kepada kita ni. Mudah-mudahan kita ni diberikan kesihatan, diberikan kekuatan, kerana puasa kita ni adalah tanda ketakwaan kita ni kepada Allah. Bukti keimanan kita ni kepada Allah. Orang yang berpuasa, pasti Allah akan terima segala doa-doanya. Inilah yang kita ni harap-harapkan. Seperti mana yang telah dijelaskan pada sebelum ini, puasa ni mungkin bukan puasa yang pertama ataupun mungkin saja puasa yang terakhir untuk kita ni. Maka sentiasalah memberikan yang terbaik. Siapa tahu
ini puasa yang terakhir dan kita ni indah diberikan peluang yang akan datang. Sebab itu, para ulama pada ketika berada di hujung bulan Ramadan, mereka akan merasa sedih. Sedih bukan kerana apa? Sedih kerana takut amalan puasa tidak diterima. Akhirnya sama-sama kita ni membaca tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.